semua. Hari ni, ini dia troli untuk cucian dressing, cucian muka ataupun dressing. Sebagaimana yang kita telah bincangkan dalam syarahan yang lepas, bahagian troli atas terdapat set straw yang kita akan gunakan untuk cucian muka, dan nama set ini adalah set dressing. So kita kena check dari segi expired date, autoclave dia, dan juga terdapat kekotoran atau kebocoran atau tidak. Jika sekiranya terdapat, sebagaimana yang kita tahu, maka alat ini kita anggap sebagai tidak sedar dan kita kena ambil set yang baru. Kita ada cheater jar and cheater faucet. Yang ini kita panggil cheater jar, sementara yang ini kita panggil cheater faucet. Bagaimana cara untuk memegang cheater faucet? Caranya ialah kita menggunakan dua jari, iaitu jari ibu jari dan jari tengah. Kita masukkan jari tengah dan juga ibu jari ke dalam pegangan faucet, sementara jari telunjuk berada di bahagian bawah. Dan kita angkat. So, ini cara untuk memegang. Dan kita kena pastikan bahawa faucet ini sentiasa tunduk ke bawah. Kita tak boleh pegang dia macam ni. Okay, kita kena pegang dia begini. Dan apabila nak masukkan ke dalam cheater jar, kita masuk without contamination. Begitu. Saya ulang sekali lagi, cara memegang, mengangkat dan memasukkan cheater faucet ke dalam cheater jar. Perhatikan. Dan cara memasukkan. Okey, di bahagian troli bawah terdapat bahan-bahan peralatan yang diperlukan untuk cucian muka. Kita terdapat kanister. Ini kita panggil kanister cotton. Kanister cotton ini di dalamnya terdapat cotton, tetapi dia adalah cotton yang sterile. Maka cara mengambil cotton, kita tak boleh pegang dia dengan bare hand. Kita kena menggunakan alat yang sterile juga untuk mengambil cotton. Kita ada canister of glove, canister gauze, di mana di dalamnya terdapat gauze yang sterile. Kita ada disposable glove, kita ada mask, kita ada antiseptics yang hendak digunakan untuk mencuci luka, kita ada plaster atau lebih dikenali sebagai durapo, dan kita ada gunting untuk memotong durapo. Kita ada surgical sterile glove mengikut saiz gigi sendiri, saiz masing-masing. Kita ada underblue pads ataupun pelapis biru untuk melapis kawasan yang mengalas kawasan yang terlibat dengan luka. Sebentar lagi saya akan pergi ke sisi pesakit dan menunjukkan cara-cara berkomunikasi dengan pesakit dan juga meminta izin dengan pesakit untuk melakukan prosedur. Now, saya akan menunjukkan cara berkomunikasi dengan pesakit dan bagaimana meminta keizinan untuk melakukan prosedur. Sila ambil nota setiap percakapan yang saya mulakan dengan pesakit. Assalamualaikum puan, nama saya Azlida.
Hari ini saya akan melakukan cucian luka pada kaki puan. Puan apa khabar hari ini? Alhamdulillah, baik. So, hari ini saya akan melakukan cucian luka pada kaki puan. Tujuan dia untuk mempercepatkan penyembuhan luka. Okey. Kedua, untuk mengelakkan jangkitan infeksi. Dan ketiga, untuk memastikan puan berada dalam keadaan yang sangat selesa. Tapi sebelum tu, boleh saya tanya puan ada nak pergi ke mana-mana ke? Contoh, nak pergi ke tandas ke? Ataupun puan nak ada benda lain puan yang nak buat dahulu? Tak ada. Okey, kalau tak ada, boleh tak saya minta keizinan puan untuk melakukan prosedur tersebut sekarang? Okey, ini. Terima kasih puan atas kerjasama. Puan tunggu sebentar ya. Saya akan pergi sediakan alatan. Sebentar lagi saya akan datang lagi. Terima kasih puan. Posisikan peralatan anda dengan tersusun. Pastikan troli berada dalam keadaan V-shape, di mana luka pesakit berada di bahagian kaki kanan dan troli mestilah berada V-shape dan posisi seorang jururawat mestilah menghadap kepada pesakit semasa dan sepanjang melakukan prosedur. Setelah semua alatan berada di kawasan katil pesakit, termasuklah domestic waste bin dan juga clinical waste bin yang akan digunakan untuk membuang sampah yang berkaitan. Setelah semua alatan cukup dan lengkap untuk digunakan, pastikan memberi privasi kepada pesakit seperti menarik skrin dan juga pastikan kipas ditutup sebelum melakukan prosedur. Baiklah para pelajar, sekarang Puan Azrida akan tunjukkan pada anda cara membuka set dressing, yang mana ia merupakan satu prosedur yang sterile. Sebelum membuka set dressing, anda perlu melakukan cucian tangan secara asepsis medical dan juga memakai pelitup muka.
Puan, sekarang saya nak mulakan cucian muka. Tapi sebelum tu saya nak lapik muka Puan di bahagian bawah bagi mengelakkan pencemaran kepada cadar Puan. Boleh Puan bagi kerjasama? Saya selak sikit kain Puan ya. Longgarkan plaster pada sekeliling kulit Puan untuk saya tengok kawasan luka. Sikit ya Puan, kalau sakit beritahu ya. Nampaknya luka Puan bertambah baik, tapi kita masih perlukan cucian muka setiap hari. So saya akan pergi cuci tangan, lepas tu saya akan datang buat cucian muka.
Sekarang saya nak cabut plaster ataupun cabut gauze yang lama ni untuk saya buat cucian yang baru. Kita tarik sikit ya puan. Kalau sakit bagi tahu.
instruksi sikit ya Puan. Kalau sakit bagi tahu ya. Cucian luka Puan sangat baik. Luka Puan pun nampak makin cantik dan penyembuhan pertumbuhan tisu-tisu baru pun nampak semakin elok. So, terima kasih Puan atas kerjasama. Kalau ada apa-apa boleh panggil saya. Itu tadi tata cara pencucian luka. Saya harap pelajar-pelajar semua dapat memberi tumpuan kepada komponen skill yang sepatutnya kita lakukan sepanjang prosedur. Saya harap pelajar akan buat nota sendiri setiap komponen skill yang terdapat dalam prosedur yang saya tunjukkan. Sehingga kita berjumpa lagi untuk prosedur yang seterusnya. Jumpa lagi.